Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam madani. Jadi bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya kita dapat bertemu pada hari ini bersama saya pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya memperkenalkan saudari-saudari kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa masa kini masalah berkaitan dengan solat dalam kalangan umat Islam ini boleh dikatakan berada dalam tahap yang membimbangkan. Justru itu masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika kita ingin selesaikannya. Sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan saudari-saudari di sebelah kiri saya semua ini. Di sebelah kiri saya, saudari Nik Aimi Syahira binti Nik Hussein Shah dan saudari Amirah Dayini, saudari Nur Akilah binti Ashri. Okey, jadi saya teruskan dengan saudari yang pertama iaitu soalannya berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan solat ini? Okay, terima kasih atas ajukan soalan yang menarik itu. Jadi seperti kita tahu, solat ini adalah merupakan ibadah utama bagi umat Islam di seluruh dunia dan dia merupakan sebagai tiang agama. Jika solat ini tidak dilakukan, maka ibadah lain juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut Al-Gharib Al-Isfahani, solat dari segi bahasa ni ia merupakan doa, memohon keampunan dan juga kepujian. Manakala daripada Imam Al-Nawawi menyatakan solat ini adalah berasal daripada perkataan as-solah, iaitu dari sudut bahasa adalah doa. Inilah pandangan jumhur ulama dalam kalangan ahli bahasa dan juga selainnya. Jadi kita dapat disimpulkan di sini bahawa perkataan solat dari sudut bahasa ni membawa pelbagai makna seperti solat, seperti doa, istighfar, keampunan dan juga kasih sayang. Adapun perkataan as-solah daripada sudut istilah sebagaimana jumhur ulama, ia bermaksud perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam berserta niat dan syarat-syarat yang tertentu. Itu sahaja. Terima kasih. Menarik ya kupasan yang telah dilontarkan tadi. Jadi saya ingin menanyakan oleh ahli panel kita seterusnya iaitu apakah falsafah di sebalik pelaksanaan solat dan juga bagaimana solat itu membentuk hubungan spiritual antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dipersilakan. Seperti mana yang kita tahu, solat merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama dalam hidup manusia. Dan falsafah di sebalik pelaksanaan solat itu sendiri mencerminkan hubungan yang mendalam antara manusia, kita sebagai manusia dan Allah sebagai Tuhan. Dari sudut pandang falsafah Islam, solat ini bertindak sebagai penghubung spiritual antara hamba dengan Allah yang melibatkan kesedaran hati dan kerendahan hati kita kepada Allah. Pada aspek yang pertama, kita mengaku akan keagungan Allah. Kita yakin Allah itu ada. Kita yakin hanya kepada Allah kita bergantung. Solat ini sendiri mengingatkan seorang hamba itu keagungan dan kekuasaan Allah. Di mana setiap kali Muslim itu berdiri dalam solat, dia akan melafazkan kalimah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan bukan sahaja ketika berdiri, ketika rukuk, ketika iktidal dan sujud. Keseluruhan solat itu sendiri, kita mengaku adanya keagungan Allah. Dan kita sendiri sebagai Muslim seharusnya hanya menyembah selain Allah. Dan kita sebagai Muslim itu sendiri pastilah menyembah hanya kepada Allah. Dan siapa yang menyembah selain Allah, dialah yang tergolong dalam kalangan orang yang kufur. Solat itu juga memupuk tauhid, rasa esa kita kepada Allah. Dan kita teguhkan keyakinan kita bahawa tidak ada yang berkuasa selain Allah. Pada aspek yang kedua, solat menyedarkan kita tentang kedudukan seorang hamba. Kita ni sebagai hamba yang kerdil, solat ni mengajarkan rasa tunduk dan taat. Kita boleh lihat pada zaman Nabi Musa, Fir'aun sendiri tidak mahu sujud. Dia tidak mahu mengaku adanya Tuhan. Bahkan dia sendiri mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di sini sifat sombong dan riak lahir dalam diri dia. Jadi sebagai Muslim, solat ini menghilangkan sifat sombong dalam diri kita. Sujud ni merupakan simbolik kita mengaku kita ni lemah, bukan sesiapa.
Pada aspek yang ketiga, solat ini memberikan kesucian jiwa, memberikan ketenangan jiwa. Macam mana kita nak dapat ketenangan jiwa tu? Bila mana kita melakukan satu solat itu dengan penuh kekhusyuan. Yang mana seorang hamba itu merasakan Allah itu berada di hadapan kita. Dan solat itu juga kita melakukan solat itu pada awal waktu. Pada awal waktu, maka solat juga menjadikan kita seorang yang berdisiplin. Maka pada akhir sekali, macam mana solat itu dapat menghubungkan kita dengan Allah? Saya bagi satu analogi. Macam mana kita nak hubungi si A di London dengan kita yang di Malaysia? Kita menggunakan alat telekomunikasi. Begitulah juga analoginya solat. Solat ni merupakan satu medium untuk kita hubungkan diri kita dengan Allah. Secara keseluruhannya, falsafah solat ni adalah untuk menanamkan hubungan spiritual yang mendalam antara seorang Muslim dengan Allah. Untuk membentuk jiwa seorang Muslim yang suci, hati yang tenang dan kehidupan seorang Muslim itu menjadi lebih berdisiplin dan bermakna. Okey, baiklah atas kupasan yang menarik itu. Jadi seterusnya saya ingin menanyakan pendapat oleh ahli panel kita seterusnya, itu apakah kepentingan solat dalam kehidupan seorang individu Muslim? Dipersilakan. Terima kasih atas soalan yang diajukan tadi. Jadi, kupasannya ialah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan munkar. Jadi kita tahu solat ini merupakan rukun yang kedua selepas kita mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi perintah mendirikan solat ini telah pun bermula sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada satu peristiwa yang besar, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi sebagaimana kita tahu, amalan pertama yang akan dihitung di hari kiamat nanti adalah solat. Seperti yang dikatakan oleh saudari tadi, sekiranya solat fardu ini tidak ditunaikan, tidak dilaksanakan dengan sempurna, maka ibadah lain juga menjadi tidak berguna. Jadi di antara kepentingan solat ini adalah menjadi jalan keluar bagi orang yang beriman apabila menghadapi sebaran kesulitan, kesusahan. Memang kita tidak dapat dinafikan, setiap manusia ni akan menghadapi ujian dalam hidup. Justru itu solat ini merupakan sebagai satu-satunya cara yang paling mujarab bagi kita seorang hamba yang ingin meminta pertolongan, yang ingin meminta penyelesaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meminta pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita solat, jiwa kita memangnya akan menjadi tenteram dan tenang. Dengan tenteram dan tenang itu, kita dapat mengharungi ujian kita dalam hidup ini dengan penuh tenang, tabah, sabar. Seterusnya, solat ini juga dianggap sebagai pembuka rezeki ataupun pemudah cara yang dapat mempermudahkan rezeki kita. Jadi sesungguhnya orang-orang yang ditahan rezeki mereka ini adalah disebabkan dosa-dosa mereka, dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan mereka juga ini tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, setiap orang yang beriman, setiap orang yang mengakui beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini wajib menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan melaksanakan ibadah solat, agar rezeki kita ni dipermudahkan. Kerana apa? Rezeki ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diturunkan rezeki itu dengan mudah, dan kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, saya dapat simpulkan bahawa umat Islam ini hendaklah melaksanakan ibadah solat ini dengan sempurna, kerana ia bukan sahaja dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dapat membentuk peribadi seorang Muslim yang mulia. Itu saja yang saya dapat simpulkan. Baiklah, terima kasih panel kita. Sama-sama. Pada kali ini kita datangkan saudari istimewa, iaitu saudari Aimi. Saudari Aimi, pada pendapat anda, mengapa pada zaman kini adanya Muslim yang sering melakukan kemaksiatan tapi hidupnya dipenuhi dengan solat? Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk menjawab soalan tersebut, kita boleh tengoklah sebenarnya tidak dapat dinafikan pada zaman sekarang ni, walaupun ada orang yang dah solat 5 waktu, bahkan ada yang dah tambah-tambah solat sunat pun masih ada lagi yang berbuat dosa-dosa besar. Apatah lagi ada juga yang dah solat di awal waktu pun masih lagi melakukan perkara-perkara mungkar apa semua kan. Jadi kan kita selalu dengar ayat yang solat ni dia mencegah kemungkaran. Sebenarnya kita kena rujuk baliklah kepada diri kita atas sebab apa kita solat ni. Kalau kita solat hanya sekadar mengikut tradisi nenek moyang kita, dia hanya digelarkan sebagai tradisi je lah solat ni. Tapi kalau kita solat hanya kerana disuruh yang ditetapkan oleh Islam, mungkin kita solat ni kerana terpaksa, kerana tak ada pun penghayatan dalam solat kita tu. Pandangan anda, apakah langkah-langkah praktikal yang boleh diambil untuk mencapai tahap khusyuk dalam solat? Kita cuba menghayati setiap makna-makna yang kita nak ucapkan dalam kita punya solat ni. Maksudnya setiap daripada kita angkat takbir niat sampailah ke salam tu, kalau boleh kita tahu setiap perkataan tu apa maksud dia. Macam sujud apa maksud dia, Al-Fatihah ni apa maksud dia. Kita cuba ibaratkan solat kita ni sebagai solat terakhir kita dekat dunia ni. Jadi itu saja daripada saya. Saya kepada saudari-saudari semua menarik kupasan yang telah dikupaskan tadi. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada saudari-saudari kita semua kerana telah menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dengar hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi saya mengakhiri bicara forum kita pada hari ini dengan serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan.